Salam sejahtera saya ucapkan kepada Profesor Dr. Melvin Mojikon. Hari ini kami akan membuat pembentangan berkenaan tajuk yang telah kami pilih di bawah modul GMGM 3043, Pembangunan Organisasi. Tajuk yang kami pilih adalah komunikasi tidak berkesan dalam sesebuah organisasi. Pengenalan. Organisasi ialah sekumpulan individu yang bekerjasama untuk mencapai matlamat atau sasaran yang sama. Ini boleh termasuk pelbagai struktur dan saiz, daripada syarikat antarabangsa yang besar kepada kelab sukarelawan tempatan. Organisasi biasanya mempunyai struktur khusus yang merangkumi peranan dan tanggungjawab yang berbeza. Struktur ini membolehkan kumpulan beroperasi dan mencapai matlamat mereka. Organisasi selalunya memasukkan corak kerja, peraturan dan piawaian yang membantu mengarahkan tingkah laku dan tindakan ahli kumpulan. Isu organisasi. Salah satu isu utama yang sering timbul dalam organisasi ialah komunikasi yang tidak berkesan. Komunikasi amat penting dalam sesebuah organisasi kerana ia mempengaruhi kerjasama antara ahli. Jika komunikasi tidak berkesan, ini boleh menyebabkan salah faham, ketidakpuasan di tempat kerja atau produktiviti yang rendah. Isu komunikasi ini boleh timbul disebabkan oleh perbezaan kaedah komunikasi antara generasi, kekurangan pemahaman tentang matlamat organisasi, atau ia juga boleh disebabkan oleh halangan teknologi. Komunikasi yang tidak berkesan adalah satu situasi di mana mesej atau maklumat yang disampaikan tidak berjaya diterima atau difahami oleh penerima dengan cara yang dimaksudkan oleh pengirim. Kegagalan komunikasi ini boleh disebabkan oleh pelbagai faktor, seperti gangguan latar belakang, perbezaan bahasa atau jargon, emosi negatif seperti ketakutan atau kemarahan, tafsiran yang salah atau teknologi yang kurang cekap. Seterusnya saya akan bercakap tentang diagnosis ataupun bagaimana mengenal pasti punca masalah. Terdapat beberapa kaedah, antaranya adalah yang pertama adalah analisis keperluan komunikasi. Dalam analisis ini, tumpuan adalah untuk memahami keperluan komunikasi harian dalam organisasi. Ini termasuk menentukan jenis maklumat yang perlu disampaikan, sesiapa yang perlu menerimanya dan beberapa kerap komunikasi itu berlaku. Yang kedua adalah ujian penerimaan maklumat. Saluran komunikasi yang berbeza biasanya memerlukan cara pemahaman yang berbeza. Buat ujian atau tinjauan untuk mengetahui sejauh manakah pekerja memahami maklumat yang diterima melalui saluran yang berbeza. Yang seterusnya, penilaian komunikasi interpersonal. Menilai bagaimana individu berinteraksi di tempat kerja, lihat bagaimana mereka berkomunikasi secara lisan dan bukan lisan, dan bagaimana mereka menerima dan memahami maklumat. Yang keempat adalah analisa maklum balas. Menilai kualiti dan kuantiti maklum balas dalam organisasi. Adakah pekerja berasa selesa memberikan maklum balas, atau adakah sebarang maklum balas diambil kira dan diterima dengan baik. Dan seterusnya, semakan struktur organisasi. Semak sama ada struktur organisasi anda membantu untuk membantu atau menghalang komunikasi yang berkesan. Adakah terdapat hierarki ataupun birokrasi yang boleh mengganggu komunikasi. Dan yang keenam adalah analisa teknologi komunikasi. Teknologi memainkan peranan yang besar dalam komunikasi masa kini. Periksa bagaimana teknologi boleh membantu kita di dalam organisasi, sama ada ia memudahkan atau menjadikan komunikasi kita menjadi rumit. Seterusnya, kaedah diagnosis terbagi kepada 4 cara yang utama, iaitu yang pertama, soalan tinjauan. Kita boleh membuat tinjauan ataupun soal selidik dengan cara mengumpul maklumat melalui soalan kajian atau kuis di dalam talian, boleh menjadi kaedah yang berkesan. Dan yang kaedah yang kedua adalah temu bual. Temu bual, individu atau kumpulan boleh memberikan maklumat yang lebih mendalam tentang isu-isu komunikasi. Dan yang ketiga adalah analisis SWOT. Analisis ini boleh membantu mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang berkaitan dengan komunikasi dalam pejabat.
Seterusnya pemerhatian. Di dalam pemerhatian secara langsung terhadap komunikasi harian di pejabat juga boleh membantu untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik, jelas tentang tahap dan keberkesanan komunikasi. Kaidah yang digunakan untuk menganalisis data. Yang pertama, analisis kualitatif. Melalui kaidah ini, individu boleh membuat kumpulan sasaran atau menjalankan kajian kumpulan fokus untuk memahami dengan lebih mendalam keperluan dan persepsi mereka mengenai data komunikasi. Yang kedua, analisis kuantitatif. Kaidah ini melibatkan pengumpulan dan penilaian data matematik seperti bilangan pengantar message, bilangan respon, dan sebagainya. Yang ketiga, ulasan dan maklum balas. Mendapatkan ulasan dan maklum balas biasa daripada kumpulan saran boleh membantu menentukan keberkesanan data komunikasi. Pelaksanaan intervensi yang berkesan. Yang pertama, meningkatkan kejelasan message. Ini boleh dilakukan dengan menjadikan message lebih pendek, lebih mudah difahami, dan dengan tujuan yang lebih jelas. Menyediakan latihan komunikasi. Latihan ini boleh membantu individu dalam organisasi meningkatkan kemahiran komunikasi mereka, yang kemudian boleh meningkatkan keberkesanan keseluruhan komunikasi. Yang ketiga, penglibatan pekerja. Melibatkan pekerja dalam proses membuat keputusan boleh meningkatkan komitmen mereka kepada organisasi dan menjadikan komunikasi lebih diingati. Yang terakhir, menggunakan teknologi. Pemilihan saluran komunikasi yang berkesan adalah sangat penting. Penggunaan teknologi seperti media massa, aplikasi pesanan ringkas, atau email boleh meningkatkan kelajuan dan kualitas komunikasi. Intervensi perubahan yang dicadangkan dan pelaksanaannya. Cadang pertama, keterbukaan dalam komunikasi. Cara melaksanakan, pemimpin atau pengurusan boleh membuka forum perbincangan tetap yang membolehkan setiap ahli organisasi mengeluarkan pendapat secara bebas dan dengan rasa selamat. Pelaksanaan ini juga boleh melibatkan program latihan yang membantu pekerja merasa lebih selesa untuk berkomunikasi antara tentang ide atau masalah yang mungkin mereka hadapi. Yang kedua, latihan komunikasi berkesan. Cara melaksanakannya, menjalankan bengkel atau seminar tentang teknik komunikasi yang berkesan. Anda juga boleh membawa masuk penceramah profesional atau jurulatih dari luar, atau membentuk pasukan dalaman yang cekap dalam mengajar kemahiran komunikasi. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Cara melaksanakannya, pakai teknologi yang membolehkan komunikasi segera seperti aplikasi komunikasi dalaman atau platform kerjasama yang memudahkan penyelarasan dan perkongsian dokumen. Latihan penggunaan teknologi ini juga perlu dijalankan agar semua ahli pasukan dapat menggunakannya dengan lebih baik. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang halangan-halangan perubahan yang dijangka dihadapi dari segi keterbukaan dalam komunikasi. Yang pertama, takut terhadap kritikan atau balasan. Sesetengah orang mungkin berasa takut atau teragak-agak untuk bercakap secara terbuka kerana takut akan kritikan, pengasingan ataupun hukuman. Yang kedua, kurang amanah. Jika terdapat kekurangan kepercayaan dalam sesebuah organisasi, individu mungkin keberatan untuk berkongsi pikiran dan pendapat mereka secara terbuka. Yang ketiga, budaya organisasi tertutup. Jika budaya organisasi cenderung tertutup dan tidak menggalakkan keterbukaan, individu mungkin lebih suka berdiam diri daripada mengambil risiko menyatakan idea atau pendapat yang mungkin berbeza. Yang keempat, perbezaan generasi ataupun budaya. Perbezaan dalam pendekatan komunikasi antara generasi yang berbeza atau antara budaya yang berbeza juga boleh mempengaruhi sejauh mana keterbukaan dalam komunikasi boleh dicapai. Halangan-halangan perubahan yang dijangka dihadapi dari segi latihan komunikasi berkesan. Yang pertama, kekurangan sumber. Latihan yang berkesan memerlukan pelaburan masa dan wang. Ini termasuk kos untuk penceramah profesional, bahan latihan dan masa yang dihabiskan oleh pekerja untuk belajar yang mungkin sukar bagi sesetengah organisasi. Yang kedua, penentangan terhadap perubahan. Sesetengah orang mungkin enggan mempelajari teknik komunikasi baharu, terutamanya mereka yang selesa dengan cara kerja semasa mereka. Yang ketiga, kekurangan kelestarian. Latihan sekali saja mungkin tidak mencukupi. Kemahiran komunikasi perlu diamalkan dan dikemaskini secara berterusan.
Dan jika tiada latihan susulan atau penyegaran, kemahiran baharu mungkin dilupakan dan tidak digunakan. Yang keempat, kurang kesedaran. Kadangkala orang mungkin tidak menyedari bahawa mereka perlu meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Mereka mungkin menolak latihan jika mereka tidak melihatnya sebagai keutamaan. Seterusnya, halangan-halangan perubahan yang dijangka dihadapi dari segi penggunaan teknologi baharu. Yang pertama, isu keselamatan dan privasi. Dengan peningkatan penggunaan teknologi, isu keselamatan dan privasi data sering menjadi kebimbangan utama. 15 faktor-faktor ini boleh menghalang orang ramai daripada menerima pakai teknologi baharu. Yang kedua, penggunaan sumber. Melaksanakan teknologi baharu selalunya memerlukan pelaburan, masa dan wang. Ini boleh menjadi penghalang terutamanya bagi organisasi atau individu yang mempunyai sumber yang terhad. Yang ketiga, kurang kesedaran dan pemahaman. Ramai orang mungkin tidak mengetahui teknologi baharu atau cara ia berfungsi. Ini boleh menghadkan penggunaan dan aplikasi teknologi. Dan yang keempat adalah kesukaran teknikal. Sesetengah teknologi boleh menjadi sangat kompleks dan memerlukan kemahiran khas untuk beroperasi. Jika sokongan teknikal tidak tersedia, ini boleh menjadi halangan utama. Seterusnya, kita beralih kepada tindakan-tindakan mengatasi halangan perubahan dalam komunikasi. Satu perkara yang boleh menjadikan tindakan tersebut tidak berkesan ialah kurangnya pemahaman tentang sifat perselisihan atau masalah komunikasi yang timbul. Sekiranya tidak ada pemahaman yang mendalam tentang punca, maka tindakan yang diambil mungkin tidak relevan atau tidak mencapai hasil yang diinginkan. Oleh itu, adalah penting untuk menjalankan analisis yang mendalam tentang punca masalah dan mencari penyelesaian yang sesuai. Selain daripada itu, perselisihan antara individu atau pasukan juga boleh menghalang komunikasi perubahan yang berkesan. Sekiranya pihak terbabit tidak mempunyai matlamat yang sama atau tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik, maka usaha perubahan akan mengalami kesukaran untuk berjaya. Dalam situasi ini adalah penting untuk mewujudkan dialog terbuka, kompromi dan kerjasama untuk mencari penyelesaian yang boleh diterima bersama. Secara kesimpulannya, komunikasi tidak berkesan dalam sesebuah organisasi boleh memberi kesan yang sangat besar. Apabila komunikasi tidak berfungsi dengan baik, ia boleh menyebabkan kekeliruan, ketidakpastian dan salah faham dalam kalangan ahli pasukan dan jabatan. Akibatnya, produktiviti dan prestasi pasukan biasanya terjejas. Terdapat beberapa faktor yang boleh menyebabkan komunikasi ini tidak berkesan dalam sesebuah organisasi. Salah satunya ialah kurangnya kejelasan dalam menyampaikan maklumat. Jika mesej tidak disampaikan dengan jelas dan tepat, ahli organisasi mungkin mengalami kesukaran untuk memahami apa yang mereka harapkan. Sekian daripada kumpulan kami.